Okey, hai semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, kali ni Cik Riza nak bawa semua sahabat-sahabat dengan pengikut-pengikut follower Cik Riza. Kita akan buat rakaman untuk bagaimana kita menggunakan StreamYard, rakaman secara live di YouTube. Ada yang tanya kan? Jadi Cik Riza kongsikan kat sini berdasarkan pengalaman Cik Riza. Kita tengok sama-sama. Pertama sekali bila kita nak buka StreamYard, kita mesti pertama sekali kita mesti buka dulu. Okey, Google, contohlah Google. Okey, kita buka dulu Google, kita cari dulu. Okey, takkanlah supaya nampak. Okey, kita cari StreamYard, app Stream, ya, keluar kan? Okay, klik StreamYard. Terusnya nampak kat sini. Okay, bila dah keluar StreamYard macam ni, kita dah klik tadi StreamYard. So kita akan nampak kat sini, nampak yang bawah ni lah. Nampak kat sini, kita letak ni yang bawah ni. Okay, kita ambil ni. Okay, StreamYard. Klik sini lah. Ni maksudnya dah ada lah. Okay, kalau yang tak ada, kita buka kat sini. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, dapat dia keluar gini. Kemudian kita pun masukkan, register dulu. Okey, register. Contoh, Cikgu Riza pun masukkanlah, registerkan nama kita. Okey, contoh Cikgu Riza masuk sini. Okey, kita dah masukkan email kita. Okey, get start. Kita pemula, dia kata okey, sebab dah wujud kan, sebab Cikgu Riza dah buat. Jadi kita Cikgu Riza kalau yang belum buat lagi tu, maksudnya kena buat masuk email lah. Nanti dia akan ikut panduan pada email tu lah. Panduan pun ada diberikan di sini. Jadi kita akan masuk. Okey, bila dah ada dalam email kita, kita pun okey, login. Macam Cikgu Riza, dia akan ada kod lah. Dia akan berikan kod pada email kita. Jadi kita tengok balik dekat email kita. Buka email, maka masukkan kod tadi. Okey, contoh Cikgu Riza buka email. Okey, email. Kita pun carilah dekat email. Okey, dia bagi kod. Jadi kita pun akan masukkan lah. Kita akan masukkan kod tadi. Okey, jadi masukkan kod, diberi, kemudian kita login. Okey, bila login maka kan nampaklah kat sini StreamYard. Okey, dia dah ada dah StreamYard kan. Jadi mudah saja bila dah ada, maksudnya kita dah register, kita dah daftar. Kita pun akan terus klik book. Dekat sini ada broadcast destination ni, maksudnya kita menggunakan untuk ke mana. Okey, contoh saya klik kat sini lah. Destination kita ada, macam Cikgu Riza ada YouTube channel, maka kita akan buka dekat YouTube ni lah. Kita nak terus. Okey, broadcast ni yang kita plan untuk kita buat lah bila kita nak buat secara live tu. Okey. Okey, upcoming broadcast ni maksudnya kita yang kita nak buat rakaman live tu pada masa yang kita tentukan. Okey, past broadcast ni maksudnya yang dah lepas yang kita dah buat, nanti dia akan ada tersimpan lah dalam ni. Kita boleh tengok. Okey, so destination kita tengok kat sini kan, YouTube. So kita dah ada lah. Kalau kita ada tambah destination lain, kita masukkan lagi. Okey, jadi kita akan pergi ke broadcast. Kita klik broadcast. Okey, jadi kita akan klik berdasarkan YouTube lah, sebab kita pakai YouTube kan. Okey, so kita ikutlah destination kita tadi. Klik pada YouTube. Kita masukkanlah apa yang kita buat. Okey, kita Cikgu Riza buat tajuk ukuran panjang. Okey, ataupun kelas nama Cikgu Riza buat ya. Okey, kelas matematik. Cikgu Riza contohnya, kita buat title dia. Okey, description dia sepulanglah kita nak buat apa. Okey, tajuk ukuran panjang.
Okey, contohlah. Okey, ini contohlah, kita ulanglah cikgu nak buat apa. Okey, kita boleh buat sama ada kita nak buat privacy ataupun public, ataupun kita privacy ni kita nak buat public ataupun kita buat unlisted. Private ni kita tak bagi orang tengok lah. Kalau unlisted ni kita pilih-pilih lah, maksudnya kita berikan link tu pada yang tertentu saja. Okay, contoh kata Cikgu Liza buat unlisted. Biasanya kalau nak buat dalam grup kelas ni, Cikgu Liza buat unlisted. Kalau nak buat public, kita terus je public. Okay, schedule for later ni maksudnya kita beritahu waktu bila kita nak buat tu. Contoh kita nak buat, katalah kita nak buat kemudian kan, tapi kita upload dulu thumbnail kita nak buat tu. Kita katalah kita ada thumbnail macam Cikgu Liza ni buat. Okey, kita cari pula dekat yang kita simpan thumbnail kita tu. Contoh katalah macam ni Cikgu Liza buat kan. So up je. Okey, contohlah. Okey, kita put up. Okey, pilih contoh thumbnail lah. Kita pun apply. Okay, apply. Kemudian kita dah boleh change image ni. Kita boleh change lah kalau kita nak tukar. Okey, kata tarikh kita nak buat bila, dia dalam tempoh beberapa ya. Kita kata kita nak buat pada hari ni 26 contoh, kita nak buat esok lah 27 hari bulan 5 contoh kan. Okay, kita buat 20. So katalah kita nak buat dalam okey 30 5.30. Ini waktu dia. Okey, kita kata kita nak buat hari ni pukul 5.30. Ataupun ni contoh je lah ya. 5.30. Kalau kita nak buat kita nak create hari lain, kita kena tulis hari lah ya. Ini kata kita nak buat dalam tempoh tu lah. So kita akan pilih create broadcast tadi. Contohlah Cikgu Liza buat. Ni di loading. Okey, sekarang sudah ada dah. Dia dah letak dah 5.30. 5.30. Maksudnya kita akan buat sekarang pukul 2.26 Cikgu Liza buat ni. Tapi Cikgu Liza bagi tempoh nak buat nanti pada pukul 5.30. Tapi kalau kita dah ada gambar macam tadi tu, dah ada kita dah ada thumbnail cover tu, kita dah boleh share dah. Okey, jadi yang kita nak buat ni kita boleh tengok dekat sini. Okay, dia ada invite guest ni. Kita nak pilih siapalah yang kita nak ajak untuk join sekali. Okay, kalau kita nak edit atau kita nak buang ataupun kita nak tengok dekat view on YouTube, tengoklah. Okay, ni dah continue lah YouTube. Okay, jadi kita akan pergi pula dekat sini, continue to YouTube. Ni macam ni lah, maksudnya dia keluar macam ni. Unlisted ni maksudnya orang lain tak boleh tengok lah. Maksudnya kalau kita dah beri link tu, hanya orang tertentu saja yang boleh tengok unlisted ni. Okay. Jadi sekarang ni ini dekat YouTube lah. Jadi ini kalau kita nak tengok dekat YouTube tadi. Tapi sekarang kita masih dalam dekat dalam perancangan kita untuk buat. So kita caranya kita akan enter studio. Okay, inilah enter studio ni. So yang kita checking, orang tak nampak lagi, tapi yang kita checking, so kita buat. Okay, so kalau kita boleh tengok lah sekarang ni macam okay, sekarang okay, contohlah Liza. Okay, nampak tak? Okay, sekarang Cikgu Liza katalah macam ni. Okay, sebab Cikgu Liza dah letak screen kat belakang, green screen. Jadi sekarang kita check dulu. Ini kita check suara kita, tengok macam ni mic makna okey lah. Nampak dia keluar kan? Lepas tu kita boleh display nama kita, Cikgu Lizawati. Nampak ni dia keluar. Jadi bila kita checking dulu yang kita nak buat tu, dah okey, mic semua clear. Okay, dah ada, gambar pun nampak dalam muka kita. Kita boleh enter studio. Ni kalau kita nak buat seorang-seorang lah. Kita enter studio. Okay. Sekarang ni, macam sekarang ni, okey. Dan nampak dah ada kan keluar dalam bentuk macam ni. Ini maksudnya ini adalah paparan lah StreamYard yang kita gunakan sebab StreamYard ni free. Jadi ini je paparan yang diberi. Kalau kita nak tukar, okey, kita pergi dekat sini, nampak setting kat sini ada setting. Okey.
Kat sini ada setting, kita boleh pilih. Okey, ni green screen. Contohlah green screen kita tadi tu, kita boleh tukar. Okey, sekarang Cikgu Liza ada macam ni kan. Cikgu Liza nak pakai green screen lain. Background. Katalah Cikgu Liza nak pakai macam ni. Okey, kita adjust balik dekat sini. Okey, okey. So adjust lah ni bagi nampak nampak betul muka kita. Kita adjust macam tu. Okey, contohlah. Jadi kita boleh adjust, kita boleh pilih lah background yang kita nak. Okay, sebab kita ada dengan green screen tadi kan. Boleh adjust lah. Check kamera. Okay, audio okay. Ni audio, kamera. Okay, general. Okay. Ini kalau kita nak jemput siapa-siapa lah. Kalau kita dah setting, sekarang tengok macam ni lah keadaannya. Katalah cik nak apa, kita nak sekarang nak masukkan, nak up ke atas kan. Okay. Jadi kat sini dia ada pilihan. Kita nak duduk nampak muka kita seorang ataupun berdua, ya, bertiga, ataupun dengan paparan slide lah. Okay. Okay. Jadi contohlah kata kita Cikgu Liza buat kat sini. Okay. Add to stream ni maksudnya kita bawa ke depan lah muka kita. Kita bawa naik, maknanya macam ni lah keadaannya kita masuk kat sini. Tapi kalau kita nak letak dekat sebelah, kita letak macam tu. Kata kita ada jemput lagi orang lain kan. Okay. Kalau kita tak nak, maka kita boleh turunkan balik semula. Kita boleh edit dekat sini, ada edit name, edit audio. Kita nak stopkan ke? Okey, boleh. Jadi bila kita dah nampak macam ni, sekarang ni dah nampak live macam ni kan. Kita nak ambil, kita nak paparkan. Okey, kalau korang nak paparkan. Okey, jadi kita akan bila kita dah ada paparan macam ni, terus sekarang ni kita akan cari untuk kita share screen. Okey. Okey, sekarang ni kalau nampak tak kat bawah ni ada mute, ada stop camera, maksudnya kita stop lah kalau kita tak nak tunjuk gambar. Okey, kamera mic ni. Kemudian share dekat sini, nampak tak share? Okay, jadi kita dah ada macam ni, kita sambung balik. Okay, bila kita dah nampak paparan ni, nampak macam keadaan macam sekarang ni. Okay, kat tepi ni kalau lihat tadi dia ada banner, ya. Kemudian ada brand. Banner ni maksudnya kita nak buat apa yang kita nak tulis lah, dia akan tulis kat bawah ni. Okay. Kelas online Cikgu Liza, contoh lah kita letak kat nampak kelas online matematik. Nampaklah kelas online matematik Cikgu Liza. Okay, kalau kat sini pula kita showkan dia apa. Kalau kita type lah kita nak tulis apa, klik dekat tanda pensel tu, nampak dia akan bergerak macam tu lah. Okay, kelas persediaan bersama Cikgu Liza Wati. Okay, contoh dia akan lalu kat bawah tu lah. Kita type lah apa yang kita nak tulis tadi. Okay. Jadi terpulang pada kita nak buat masuk apa. Dia kalau banyak-banyak sangat nanti dia berdouble pula ya. Kita boleh sikit je lah. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok dekat sini warna. Okay, warna kita boleh pilih macam ni. Cikgu Liza pilih nama tadi kan, bubble lah. Dia bulat macam ni. Tapi terpulang lah kalau kita nak buat bentuk yang lain, blok ke, kotak ke. Boleh pilih sendirilah. Warna pun latar belakang ni kita boleh tukar. Kita nak buat background dia apa, boleh pilih. Kita pilih pink. Kita boleh pilih brand color, kita klik je. Okey, contoh nak buat warna biru. Okey, so tukarlah biru. Okey. Terpulang kita lah. Okey. Jadi sekarang ni dekat sini kita boleh pilih. Okay.
Kemudian untuk setting lain, ni private chat ni kalau kita ada group lah, kita buat masuk contoh pelajar ke kan, yang bersama berada di konti. Private chat ni maksudnya kita boleh tulis lah apa-apa kat sini yang mungkin antara kita tak nampak perjalanan program masa live tu. Jadi boleh yang pemerhati apa semua boleh chat kat sini lah. Okay. Kemudian setting ni kita nak, yang tadilah kita nak buat background ke green screen, kita nak tukar apa tadi kan. Okay. So sekarang kita nak masukkan, kita nak share screen untuk presenter, untuk kita present. Jadi senang je, kita akan buat dekat share ni. Okay, klik dekat share ni. Okay, so kita share screen. Okay, kita klik kat share screen. Okay, tengok kat sini tak ada lagi apa yang kita nak share kan. Ada window ni. Jadi dekat window pun kita tak ada buat apa-apa. So kita pergi balik dekat PowerPoint yang kita nak guna. PowerPoint atau video yang kita nak buat tu. Kita klik kat sini. Okay. Kemudian cari dekat slideshow. Dekat slideshow kat atas tu. Okay, dia ada kat sini semua ada timing, record semua ya. Okay, pergi klik dekat setup. Okay. Jadi cikgu Liza pilih sebab kita nak ambil individual window ni, kita nak masukkan. Okay, klik kat sini lah. Kita nak present full screen pun boleh juga. Okay, contoh sekarang cikgu Liza ambil ni. Okay, so kita akan nampak nanti kat sini. Dia dah share dah. Dia dah naik kat sini. Tapi belum share lagi. Okay, so sekarang kita akan klik dekat share. Kita klik dulu kat slide kita tadi. Okay, contohnya kita betulkan dulu. Kita nak tunjuk paparan penuh dulu. Okay, so sekarang pergi balik dekat YouTube dia tadi. Jadi kita akan klik balik pada PowerPoint kita dan nampak dia timbul biru share ni kan. Okay, masukkan share. So nampaklah penuh lah paparan. Tapi kita tak nampak lah nanti muka kita kan. Dia dapat dia full screen kan, penuh. Sebab tu sebaiknya kita ada lagi satu penggunaan yang lain. Contoh laptop ataupun handset untuk kita nampak paparan yang kita terangkan. Sama ada kita boleh buka channel YouTube atau dan sebagainya untuk kita perhatikan lah. Kita tak nampak ni, kita dah nampak penuh. Okay. So sekarang bila kita nak tengok balik, okay, macam mana kita nak tengok balik paparan tu. Okay, kita pergi balik kat situ tadi. Okay, kat tempat dekat konti ni, tempat screen tadi. Kita pilih kita nak bercakap sebelah ke. Kalau sebelah kita letak macam ni lah. Okay, nampak tak? Ni sebelah lah, maksudnya kita boleh letak dulu macam tu. Kalau kita full screen kat sini lah. Okay, full screen. Macam tu dah nampak gambar dia. Tak nampak lah muka kita. Okay, ini kalau kita ada berdua separuh, ataupun kalau kita buat sebelah-sebelah macam ni lah, muka kita besar, yang tu kecil. Okay, so nanti kalau kita nak buat contoh, kita nak paparkan muka kita dan kawan-kawan kita yang kita nak buat secara live tu macam ni. Okay, jadi kita ambil letak sebelah macam ni lah, kecil je kita. Okay, so kalau kita nak bagi jelas, kita buka semualah. Kemudian bila kita dah share, kita dah ready untuk live, tak ada masalah, kita live lah, kita boleh go live. Tapi kita dah bersedia semua dengan PowerPoint, semua kat bawah dah ada, kita pun tinggal klik saja untuk share. Okay. Untuk paparan tadi, untuk pemula, ya, saya lupa nak bagi tahu, kalau tadi kita sebelum kita mula go live tu, maksudnya kita dah ready untuk kita kita nak present tadi. Okay, kita akan pilih untuk pergi ke blank. Okay, yang ni tadi, yang kita nak pilih color tadi, ni logo StreamYard, tak boleh tukar dah sebab memang kita yang free itu je. Overlay ni memang adalah di sepanjang atas nanti, sepanjang kita buat live tu nampaklah akan ada timbul ni. Ini memang dia punya lambang lah. Kita nak
kita nak isi. Akan ada lah. StreamYard. Okey, kemudian ni sebelum kita mula, kita boleh pilih, ataupun kalau kita ada video lain yang dibenarkan, kita bawa sebelum mula. Okey, ini pun ni yang disediakan oleh StreamYard lah sebelum mula. Kita ambil dulu yang sebelum mula ni. Ni background. Background ni hitam je, tak boleh tukar dah. Okay, ni background. Ni show display. Begitulah. Bila habis tu dia akan nampaklah terus muka kita. Jadi itu saja. Cikgu rasa harap-harap bolehlah pelan-pelan ya, bagi yang baru mencuba. Ada masalah, insya-Allah boleh terus belajar lagi. Tak susah sangat pun. Mula-mula kita nampak macam susah kan. Tapi bila kita dah selalu buat, sebenarnya tak susah pun. Cumanya kita perlu, kalau kita buat tidak berkumpulan, memang memerlukan kita ada dua yang lain. Maksudnya ada laptop 2 atau 3, ataupun kita ada satu laptop, satu handset untuk kita perhatikan lah channel. Sebab memang ada kesilapan ataupun semasa kita buat live tu kita tak sedar, terputus dan sebagainya. Okay? Jadi kita bila ada 2, kita akan nampak lah apa yang kurang tu. Kelemahan-kelemahan yang mungkin ada orang komen kita nampak. Itu je dari Cikgu Liza. Jadi selamat mencuba untuk teruskan memberi ilmu dan berkongsi ilmu. Apa lagi? Bye.